Kita bercakap mengenai pendidikan teknikal dan juga latihan vokasional iaitu TVET mendapat perhatian utama terutamanya dalam membangunkan ekonomi negara menerusi pemerkasaan sumber tenaga manusia. Dan kita tahu ya, sejumlah 29 juta ringgit diperuntukkan ya untuk memperkasakan TVET iaitu pada tahun 2021 dalam pembentangan belanjawan 2021 yang lepas. Dan umum memaklumkan TVET ini merupakan bidang pendidikan dan latihan kemahiran yang berfokuskan juga kepada pemupukan kemahiran secara praktikal, dan ia bukan sahaja menyediakan sumber manusia untuk memasuki pasaran kerja tetapi juga peningkatan keterampilan pekerjaan bagi mereka yang sedang dalam perkhidmatan. Jadi pendidikan TVET terutamanya di TVET MARA menyediakan kemahiran bagi mendapatkan skill set yang memenuhi keperluan industri dan sekaligus membuka peluang kepada graduannya mendapat pekerjaan. Dan MARA juga telah memainkan peranan yang signifikan iaitu dalam memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang semula ekonomi negara. Jadi pelbagai program yang ada menerusi institusi pendidikan MARA atau IPMA yang berupaya memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dan keperluan industri bagi meningkatkan ekonomi dan mencapai status negara maju serta berpendapatan tinggi. Okey, panjang mukadimah saya ni. Jadi Grab TVET kali ini kita ingin bersama-sama dengan dua orang alumni TVET MARA yang telah pun mengecapi kerjaya impian mereka seperti Encik Muhammad Nashri Muhammad Akil yang merupakan founder Skyvex Group of Companies dan juga merupakan alumni KKTM Petaling Jaya dalam bidang BTEC atau elektronik, dan Encik Muhammad Badrul Hafiz Razali yang merupakan Ketua Operasi Kejuruteraan 3D Gen Sdn Bhd iaitu alumni KKTM Balik Pulau bidang Diploma Teknologi Acuan. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, jadi kita nak tahu dulu ya sebelum kita pergi jauh dengan topik kita TVET MARA Bina Kerjaya Impian Kami. Mungkin Encik Nashri boleh kongsikan dahulu apa agaknya Skyvex Group of Companies ini ya selaku foundernya dan di mana memilih belajar di TVET MARA di KKTM Petaling Jaya. Silakan Encik Nashri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bernama Radio dan MARA kerana memberi peluang untuk kami bersiaran hari ini. Okey. So Skyvex secara umumnya lah okey. Skyvex Sdn Bhd ataupun Skyvex Holding Sdn Bhd, which is the company yang holding untuk Skyvex, kita menjalankan perniagaan untuk latihan sebenarnya. So kita fokus more on training. Latihan yang macam mana tu? Okay, latihan yang berfokuskan kepada industri penerbangan. Industri penerbangan. Aero angkasa. Okay. Untuk sekarang ni kita fokuskan untuk melatih pilot-pilot juruterbang dan juga melatih jurutera-jurutera untuk pesawat. Okey, jadi itu dia yang menariknya ya, kita bersama dengan Encik Nashri dan memilih pendidikan di TVET KKTM Petaling Jaya tu bidang macam mana? Okey, sejarah dia macam ni lah kan. Saya asalnya masa sebelum masuk ke KKTM PJ tu saya masih belajar di UiTM Shah Alam masa tu dalam bidang transportation. Okay. And then ada keluar iklan dekat surat khabar masa tu, ada satu program baru yang ditawarkan oleh MARA dekat KKTM PJ. Iklan tu is dia keluar BTEC Elektronik. BTEC tu sebenarnya British Technology Education Council, tapi dalam bidang Electronic Engineering lah. So di situ dia kata ada peluang melanjutkan pelajaran ke UK setelah tamat ke situ. So saya tengok situ rasa saya sebenarnya memang nak jadi engineer asalnya kan. Bukannya nak, sebab yang dekat UiTM tu actually Business Administration Transport. So bila tengok itu ini peluang untuk saya ambil minat saya sebagai seorang jurutera tu, saya join jadi dekat KKTM PJ ni lah. Itulah yang membuatkan saya
masuk ke KKTM PJ tu sebab saya nak jadi engineer. Okey. Tapi masa kecil dulu memang nak jadi engineer ke atau nak masa jadi sekolah lain? rendah nak jadi bomber. Tapi dah besar sikit. Memang nak jadi engineer lah. Dah masuk form 4 form 5 tu memang dah nak jadi engineer lah. Baik, dan sekarang dah jadi founder Skyvex Group of Companies ya. Okey, baik. Kita beralih pula kepada Encik Badrul Hafiz ya, selaku Ketua Operasi Kejuruteraan 3D Gents dan Berhad, alumni KKTM Balik Pulau. Mungkin boleh cerita macam mana agaknya sebelum ini sampailah ke peringkat ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali saya ucapkan terima kasih lah kepada Bernama Radio, terutama Mara yang memberi support untuk kami semua sampai ke tahap ni. Dan KKTM Balik Pulau juga, terutama tempat saya belajar tu. Okey. Untuk saya terjebak dalam bidang ni, dulu saya di sekolah teknik, aliran vocational. Dulu teknik ada 2 aliran. Satu teknik dan vocational. So dulu saya vocational tu aliran elektrik. So lepas saya dapat lepas SPM tu, saya dapat beberapa pilihan lah untuk masuk ke U Politek. Saya ada UniKL dulu saya dapat, Politeknik pun saya dapat, and then KKTM Balik Pulau. Okay, selepas tu saya tengok dekat KKTM Balik Pulau ni adalah sebabkan kos. Kos dia tu banyak pilihan. Cuma mekatronik dulu. Saya nak sambung sinambungan saya untuk elektrik ke mekatronik. Tapi sebaliknya saya dapat untuk teknologi acuan. Sebaliknya masa tu rasa macam mana tu dapat saya benda lain? Fikir juga, termenung jugalah cakap, macam mana nak adaptkan benda tu. Minat lain. Dulu daripada pendawaian elektrik pergi ke mesin untuk buat acuan ni, molding ni, macam lain dah sikit lah. So lepas tu dapat pendapat daripada keluarga, pakcik-pakcik semua. So saya tengok pada masa tu teknologi acuan ni sedang meningkat naik. In future memang nampak lah dia punya grow tu ada kat situ. Okay, lepas tu kursus yang saya ambil ni juga adalah yang baru bagi saya. Masa tu sebab banyak kursus kat KKTM Balik Pulau. Tapi masa lepas SPM tu kira Cik Badrul ni muda lagi. Ya, muda lagi. Saya muda. Tapi tetap nak pilih KKTM Balik Pulau. Sebab tengok pada tu KKTM Balik Pulau, Mara ni dia bagi salah satu tu adalah percuma, pembelajaran percuma. Dan kita pun dapat lagi allowance. So daripada situ saya tengok, okey, ini boleh lagi saya untuk grow lagi lah saya punya skill. Dan cita-cita saya dulu nak jadi architecture. Saya suka design yang ada structure ni. Buat design lah. Buat design structure apa. Tapi saya tak mahir untuk dalam segi art, kartun apa, saya tak mahir lah. So daripada situlah saya nak grow dia punya kemahiran lah. Okey, tapi dah terjebak tu dah berjaya dah pun sekarang. Jadi tak adalah menyesal pun kan. Tak menyesal dah. Yang penting belajar dekat TVET. Ya, betul. Okey. Baik, kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Badrul Hafiz Razali selaku Ketua Operasi Kejuruteraan 3D Gents dan Berhad, alumni KKTM Balik Pulau, bidangnya Diploma Teknologi Acuan. Berbalik pula kepada Encik Muhammad Nashri ya, selaku founder Skyvex Group of Companies, alumni KKTM Petaling Jaya. Kenapa pilih KKTM Petaling Jaya, ataupun boleh gambarkan juga pengajian atau pembelajaran kat sana? Lebih selesa ke, tengah bandar ke, ataupun macam mana kan? Seorang Balik Pulau, seorang Petaling Jaya. Dia lain tu situasi tu. Okey, untuk dekat KKTM PJ ni dia memang tengah-tengah bandar lah. Kan kalau kita tak ada kejutan, orang kata kejutan budaya masa tu. So far tak adalah kejutan budaya sebab saya daripada Shah Alam itu saya pergi masuk tak ke terkejut. Tak terkejut sangat lah kan. Okey, cuma yang special yang pada masa ni dekat since benda ni program ni yang first Mara offer dekat Malaysia lah masa tu. So BTEC, British Technology Education Council ni actually is kerjasama dengan Swansea University dekat UK. So kita dapat both certificate lah. Okay, and then first time kita belajar dalam English, semua subjek dalam English. Pada masa tu kalau ikutkan kat KKTM ke, kat mana-mana ke, KM ke, semua dalam bahasa Melayu. Kan, tapi yang ni memang kita 100% English. So
kita orang dihantar untuk pergi kursus selama 6 bulan intensive English dekat saya punya batch tu kita pecah dua lah, satu dekat Kolej Negeri Seremban dan satu lagi college saya tak ingat nama sebab saya pergi kat Kolej Negeri 6 bulan kat sana. Memang untuk intensive English lah. So lepas tu dia punya dekat IKM dulu KKTM PJ tu dia memang yuran memang tak bayar-bayar lah, it's a free, memang free, and then kita dapat monthly allowance lagi. So sampai sekarang tak ada hutang lah. Untung untung lah sikit lah, memang masuk ni, kalau aliran TVET ni insyaAllah kat mana-mana semuanya boleh katakan free. Belajar free. Belajar free, and then dapat lagi allowance lagi. Orang yang belajar tak free ni maksudnya orang kena bayar sampai sekarang duk bayar hutang. Sampai sekarang duk bayar hutang lah. Okey, baik. Berbalik pula kepada Cik Badrul ya, selepas membuat keputusan untuk belajar dekat dengan KKTM Balik Pulau tu, masa tu sebenarnya sebelum masuknya bidang teknologi acuan ni, sebenarnya nak jadi apa? Masa kecil-kecil dulu. Kecil-kecil dulu memang saya macam sukalah buat macam susu-susu barang tu, macam structure. Okey. So daripada situ saya nak melukis. Nak melukis and then nak buat benda tu jadi ria apa semua tu. So daripada situ saya masuk ke sekolah teknik tu. Di sekolah teknik tu ada untuk subjek lukisan, kejuruteraan. Seni lah juga. Okey, sekarang ni dah jadi ketua operasi kejuruteraan 3D Gens yang Berhad. Mungkin boleh ceritakan adakah impian Cik Badrul ni macam sama ataupun selari lah dengan minat dulu sampailah jadi ketua operasi 3D Gens ni? Okey. Nak kata selari tu tak selari juga. Saya lari juga bidang sekarang ni. Okey, sekarang 3D Gens ni saya di-invite oleh managing director saya, Dr. Izzah Abdul Aziz. So dia adalah penggerak 3D Gens ni untuk buat satu teknologi baru, di mana kita di 3D Gens ni berasaskan 3D printing. So kat situ kita more fokus untuk 3D printing, kita buat customize. Dia lebih kepada apa sebenarnya? Saya dulu kita starting hanya di satu studio yang kecil je, dan ada staff hanya 5 orang. Sekarang staff dah 20 lebih. Wow. So kita boleh nampak bagi gaji dah dekat staff. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah lah, sekarang kita dah maintain, dah boleh buat apa yang kita impikan dululah. So daripada dulu kita dapat 1-2 dalam DTJ juga. Saya duduk di bahagian medical. Saya akan design juga. Saya akan buat design, tapi design ni berlainan sikit. Saya buat implan tengkorak. Implan tengkorak. Ya, saya buat implan tengkorak. So di situlah perbezaan daripada masa saya study sampailah sekarang. Nampaklah daripada still design juga. Okey, selain daripada implan tengkorak, apa lagi yang macam mencabar jugalah dengan 3D Gens ni? Baru-baru ni kita baru sukses lah satu projek dengan Avicenna punya hospital. Kita buat design menggantikan jaw ni. Kita menggantikan jaw ni. Kita menggantikan patient tu dia kena tumor lah, kanser bahagian daku. Memang dah tak boleh pakai. So kita gantikan dengan dia satu 3D printing metal titanium. Alat tu dimasukkan kat dalam. Dia masukkan dalam tu. So alat tu bentuk dagu. Kita design tak berkarat. Dia kita pakai material titanium. Titanium ni dia boleh adapt kita punya body ni 99%. Dia boleh terima kita punya body. Maknanya lebih kepada bidang kesihatan saja ke ataupun bidang lain pun ada? Okey, daripada sebelum saya masuk ke jurutera tu, dulu kita mau banyak fokus untuk medical. Selepas itu saya mencadangkan kepada Dr. Izzah, kita mencuba untuk ke bidang kejuruteraan, engineering punya. Engineering. And then daripada situ kita terima a few lah klien kita untuk buat based on the 3D printing. So daripada situlah kita grow and then sampai sekarang alhamdulillah semua dah sukses.
dah nampak hasilnya. Yang tu yang TDJ nak daripada dululah. Wow, okey, menarik sangat penceritaan kisah benar Encik Muhammad Badrul Hafiz Razali selaku Ketua Operasi Kejuruteraan 3D Gen Sdn Bhd, alumni KKTM Balik Pulau, bidang Diploma Teknologi Acuan. Jadi jangan ingat acuan makanan je. Kita nak acu banyak benda ni untuk jadikan sesuatu dalam bidang-bidang tertentu memerlukan jurutera macam Cik Badrul ni. Okey. Baik, bercakap mengenai TVET Mara Bina Kerjaya Impian Kami, kita nak tahu juga bersama dengan Encik Nashri pula selaku founder Skyvex Group of Companies Selepas belajar dekat KKTM Petaling Jaya tu, bagaimana perjalanan kerjaya Encik Nashri pula? Okey. Selepas saya grad lah dekat KKTM PJ tu, sebenarnya sebelum grad lagi dah dapat tawaran kerja daripada 3 company. 3 company iaitu Motorola, Samsung dengan CPT Taiwan. Ui, besar-besar semua syarikat tu. So tapi pada masa tu saya macam tak tahu nak pilih mana satu, dan saya pun cari juga. And then saya dapat satu company, company yang daripada Jepun, Sega, kalau pernah dengar. Pernah. Kan Sega game. Macam game tu. Saya ada game Sega tu. Saya kerja dengan Sega tu lah. Wah, patutlah best main Sega. So saya kerja tapi bahagian engineering lah untuk arcade simulator. Okay. So masa tu Sega tengah set up satu theme park dekat Sunway Pyramid. Kat bawah tu dulu ada, sekarang dah tak ada dah kan. Okay. So dia bawa simulator daripada Jepun ke Malaysia dan install kat situ, dan saya one of the yang team yang design and install simulator. Itu first in Malaysia indoor theme park. Okay, so saya kerja situ pun lama jugalah, so dalam 4-5 tahun. Okay. Lepas tu saya pergi ke dapat tawaran daripada satu company, APSB, vendor untuk Telekom Malaysia. So yang ini kita orang buat, inilah start saya guna balik. Dulu sebelum ni yang simulator tu tak ada kena-mengena dengan apa yang saya belajar, sebab saya belajar communication. So tapi engineering juga. And then bila dapat ke APSB ni, itu saya praktik apa yang saya belajar dekat KKTM lah. Bidang communication itu kita orang buat untuk penyediaan telefon internet masa tu. Masa zaman 1515 dulu dial up. Yang kita guna telefon naik tu kan. Okey. Yang print yang itulah. Kita provide that system lah. Dengan kita buat pasang untuk Telekom Malaysia, satu Malaysia lah masa tu. Selalu jadi pengasas lah kiranya. Pencetus orang kata. Okey. So lepas tu saya dapat offer daripada Maxis pula. So dekat Maxis saya duduk kat engineering juga. Dekat dia panggil special team untuk operation lah. Kalau ada isu-isu yang besar, ada problem-problem besar dekat Maxis tu, team saya yang akan handle lah. Okay. Lepas tu sampai boleh buka Skyvex tu. Lepas tu last saya kerja dengan Time.com. Lepas ada lagi Time.com dulu. Sampai tahun 2007 sampai 2012 dekat Time.com. Tu solution architect. Saya design all the network lah masa tu untuk customer. Lepas tu panjang cerita perjalanan kan. Lepas tu saya dapat satu peluang sebenarnya. Saya dapat satu peluang untuk saya masih bekerja, and then dapat satu opportunity untuk supply pilot dekat Indonesia. Supply pilot kat Indonesia. Sebab masa tu kita kat Malaysia tengah menghadapi masalah pengangguran pilot yang baru habis grad. Kan, dia orang grad tak ada kerja. And then adalah satu cerita yang panjang nak cerita kat sini, tapi kita ringkaskan. Saya dapat that opportunity untuk bawa pilot-pilot yang tak ada kerja kat Malaysia ni untuk bekerja di Indonesia. Start tu saya kerja dua kerja lah saya buat. Dengan Time.com saya buat, yang business pun saya buat juga. And then bila benda tu dah jalan cantik, dan baru saya 100% buat ni lah, business ni daripada tahun 2013 sampailah sekarang. Okey, dia lebih kepada apa Skyvex Group ni? Skyvex Group ni sebenarnya kita ni penyedia latihan juruterbang. Okey. Itu kita punya
primary business lah. Sebenarnya nak tanya juga kesan bisnes tu bila pandemik COVID-19 ni. Nak tahu juga kan? Okey. So far kita memang adalah terkena kesan tu sikit sebab Skyvex kita melatih pilot-pilot daripada airline. Macam sekarang pun kita ada kontrak dengan Malaysia Airline, kita ada kontrak dengan a few Indonesian apa semua dulu. Bila COVID-19 punya pandemik ni memang dia punya tu decline lah, dia punya permintaan tu. Yalah. Cuma kat sini selalu kita bagi tahu dekat kita punya prospek lah. Sebab kita tahu pandemik ni insya-Allah lah akan dengan vaksin yang kita dah start jumpa hopefully hujung tahun ni ke tengah tahun depan ke kita boleh kontrol benda tu. Dan kalau kena dia positif lah kalau dia orang masuk sekarang, dia orang pergi belajar 2 tahun. Tapi sekurang-kurangnya adalah pelajaran domestik tu menggunakan juga penerbangan. So kita harap kalau dah slow down, orang akan start travel balik. Dan masa tu airline pun lah boleh bernafas macam biasa balik. Dan demand untuk pilot tu ada balik lah. Demand untuk latihan penerbangan tu tetap ada. Okay. Baik, berbalik pula kepada Encik Badrul. Kalau mereka yang nak pergi ke balik pulau ni kan, apa sebenarnya kelebihan dan kejaya yang Encik Badrul ada sekarang ini yang mungkin berkaitan lah dengan bidang yang Encik Badrul lakukan sekarang? Okey. Untuk kejaya, kalau kita sebagai fokus untuk KKTM balik pulau. So KKTM balik pulau ni dia kalau kat Penang tu dia memang famous untuk durian lah. Belah Penang tu. So macam kita orang kat KKTM pula kalau masuk semester untuk tengah tahun tu, situ memang havoc, memang durian memang TikTok. Kita orang sanggup tunggu di beranda kaki 5 hostel tu untuk dengar durian jatuh. Untuk ambil lah. Untuk petik dan makan. Free juga Tu free. Sebab pokok durian tu dalam lingkungan kita punya college lah kat sana. So lepas tu daripada proses pembelajaran sana, kemudahan memang bermutu tinggi lah. Ada mesin-mesin high punya teknologi, and then ada juga pensyarah yang kualiti, berkemahiran yang mengajar kami. Terutama saya berterima kasih lah kepada pensyarah saya daripada Department Molding. So saya memang berterima kasih sangat-sangat. Kalau tak ada dia orang, sekarang siapalah saya. So situlah saya berterima kasih banyak-banyak. Baik, jadi siapa yang suka makan durian tu boleh pilih KKTM balik pulau. Biasa kita dengar sambil menyelam boleh minum air, sambil belajar boleh makan durian. Betul. Itu dia. Baik, berbalik pula kepada Encik Nashri. Sekarang sebagai pemilik syarikat yang menawarkan perkhidmatan yang menarik, peluang pekerjaan bagaimana? Masih lagi dibuka kepada orang lain atau bagaimana? Walaupun kita dengar cerita pandemik COVID-19 tu mungkin menjejaskan bidang ini, tapi ada sesuatu yang mungkin boleh membantu perjalanan perniagaan Encik Nashri. Okey. Sekarang ni kita dengan keadaan COVID sekarang, sebenarnya Skyvex masih lagi membuka peluang-peluang pekerjaan untuk orang join Skyvex lah. Okay. Kita takut lah kan, sebab ramai yang berhenti kerja, hilang pekerjaan ni. Betul, sebab kalau berdasarkan apa yang dah berlaku sebelum ni, masa sampai bulan 3 tahun ni, kita cuma fokus kepada latihan juruterbang. Tapi bila dah COVID ni, so kita perlu diversified lah. So saya ada lagi beberapa lagi 2 orang ahli lembaga pengarah, kita dah decide untuk kembangkan kita punya perniagaan kepada kejuruteraan pesawat. So kita tapi latihan lah. Kita bagi latihan untuk engineers. Untuk engineer pesawat. So kita start employ orang dalam bulan 4, bulan 5 dah start employ orang lagi yang untuk kita set upkan team untuk buat training untuk engineer tu. Dia tak adalah berhenti terus
So kita ambil yang mana yang kena retrench daripada AirAsia, Malindo, sekarang dekat Skyvek. Oh, maknanya Skyvek yang bantulah. Skyvek yang ambil masuk. Bagusnya sebab tu. kita buka tu, dan sekarang ni pun kita ada 60 staff total kat 60 Skyvek. staff. Maknanya tak ada masalah sebenarnya. Boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan lah sebab industri penerbangan ni saya nampak ada potensinya selepas kita dapat vaksin apa ni semualah. So saya macam gamble lah juga, tapi it's a taking risk, calculated risk lah untuk this expansion untuk Skyvek ni. Ya, okey, baik. Berbalik pula kepada Encik Badrul, ada kesan tak terjejas ke tidak bidang ataupun kerjaya Encik Badrul di 3D Gens dan Berhad bila berlakunya pandemik COVID-19 ni? Okey. Sejujurnya memang ada terkesan juga. Okay. Tapi alhamdulillah masa MCO 3 bulan kita tutup itu, alhamdulillah kita dapat kelulusan daripada MITI untuk buat penyediaan PPE. Oh, ada juga. Ya, maknanya kalau dah PPE tu terlibat 100% memang relevan lah. Okay. Sebab kita menyediakan macam face mask, face shield, semua tu kita buat based on the 3D printing. So 3D Gen ni MITI bagi green light untuk 3D Gen jalankan benda-benda macam ni lah. Jadi sekarang ni lebih fokus kepada perkhidmatan ataupun untuk frontliner lah. Ya, sekarang masih ada lagi, tapi permintaan tu dah kurang sebab dah banyak sangat dah banyak yang boleh explore dah tu kan. So sekarang kita untuk medical punya side ni sekarang dah makin banyak permintaan. So semua hospital pun dah start buat operation. So apa yang kita buat, kita continue lah. Apa yang target kita buat macam implant apa semua tu, so kita continue untuk buat sekarang lah. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun dengan adanya ujian pandemik ni, tidak menjejaskan langsung. Tidak menjejaskan, tapi buat masa tu kita berfikir juga nak continue, tapi alhamdulillah kerjasama dengan MITI, dia bagi green light untuk kita buat benda-benda macam itulah. Okey, asasnya pada pendirian Cik Badrul, melihat kepada perjalanan kerjaya dari awal sehingga sekarang ini, apa yang Cik Badrul selalu tekankan dalam diri ni? Saya selalu tekankan dalam diri mentaliti dan kepercayaan kita. Kena positif. Walaupun kita ni berjumpa dengan klien, kadang-kadang klien ni macam-macam ragam. So tapi kita akan bagi yang positive thing untuk klien. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh support dia. So yang paling penting mentality dan pengurusan kita. Daripada segi kita punya jati diri, pemahaman kita, knowledge kita, apa semua, yang itu paling penting bagi saya lah. Okey, baik. Encik Nashri pula, macam mana agaknya kalau sesiapa yang berminat nak sambung belajar dekat TVET lepas ni kan, apa sebenarnya peluang dan ruang yang mungkin luas untuk mereka membina kerjaya pada masa depan, dan pandangan tuan sendiri mengenai pendidikan di TVET ni? Okey, pada pendapat saya potensi untuk pendidikan TVET ni sangat luas. Okey, sangat luas. Dan sebagai contoh lah saya ambil diri saya sendiri, TVET dengan profesional, persejilan profesional lebih kurang selari. Okey, so macam saya dekat dulu masa saya kat Maxis, so sebagai dalam bidang communication ni kita ada sertifikat yang profesional yang macam TVET punya jurusan ni. Kita ada CCNA, Cisco Certified, Juniper Certified, yang mana untuk siapa-siapa yang memiliki that sijil tu, yang CCNA tu, dia punya gaji dia dengan orang yang ada degree pun beza. Walaupun pada masa tu saya ada Higher National Diploma, tapi dia ni ada degree. Tapi siapa yang ada sijil yang berasaskan TVET ni, dia punya income dia lagi tinggi. Beza jauh. Kemahiran tu mahal. Kemahiran tu mahal. So memang TVET ni kita nampak dia tak ada boundary, dia tak ada limit untuk kita pergi lebih jauh. Okey, dia bukan atas kertas tau. Dia bukan atas kertas. Kan? Kemahiran tu penting. Orang boleh dapat 10A, 20A kan, tapi kemahiran tu mahal. Betul. Tak semua orang mahir dalam bidang yang mereka pilih. Baik, berbalik kepada Cik Badrul. Saranan lah kot kepada adik-adik kita mungkin ada yang skeptikal terhadap pendidikan TVET. Ada yang kata macam TVET ni biasa budak-budak, maaf cakap biasa orang akan letak SPM tak bagus, pergi TVET lah.
Contoh Itu contoh pandangan. kurang A pergi TVET lah. Ya, betul. Padahal tengok macam Cik Nashri kongsi tadi, mereka yang ada CG TVET ni dia mahal sebenarnya. Gaji pun lagi mahal sebab kemahiran tu. Apa pandangan Cik Badrul? Okey, pandangan saya sekarang dunia sekarang dah semakin berkembang. Tak perlu untuk kita berada di takut lama lagi. So kita semua daripada setiap sudut kita perlukan kemahiran dan teknikal. Ya. Okay. And then kita punya mentality lah kat situ. Kita nak terus grow kita punya diri ataupun kita duduk takat tu je. Ya. And then kemahiran diri lah yang paling penting. Upaya untuk membuat satu produk tu dan mencuburi. Try and error. Kita perlu ada kat situ lah. Kalau kita tak try, sampai bila takkan tahu result dia macam mana. Okey, baik. Berbalik pula kepada Cik Nashri, perancangan tempoh 5 tahun akan datang, apa agaknya selaku founder Skyvex Group of Companies? So kalau ikutkan dalam perancangan Skyvex untuk dalam masa 5 tahun yang akan datang adalah kita ingin memiliki dan juga untuk menawarkan satu institusi latihan aero angkasa yang full fledged. Lebih canggih lah ni. Canggih lah. Okay. Satu lokasi yang mana kita pun sekarang ni tengah duk dapatkan tanah daripada state government apa semua untuk bina that complex lah. So lebih kurang 15 ekar. Wow. So hopefully dalam 3 tahun from now siap lah bangunan tu, yang mana kita akan latih juruterbang, kita akan latih jurutera, cabin crew, semua dalam ekosistem aviation tu kita akan latih untuk dia orang ni lah, untuk dia orang dapat kerja lah. Walaupun ekonomi agak mencabar ketika ini ya. Tapi insya-Allah boleh 5 tahun akan datang. Encik Badrul pula? Okey. Untuk 5 tahun akan datang kita nak keluarkan lagi lebih banyak pakar dalam bidang 3D printing ke whatever lah, dalam bidang apa. So sekarang kita nak target kita keluarkan at least ada lagi penyambung macam 3DGen ni. So dia boleh sustain untuk macam mana proses kita buat, and then dia akan flow apa yang kita buat tu lah. And then pada masa sama pun kita nak tengok anak-anak muda sekarang ni mencuburi lah bidang macam ni. Bukan cakap saja and then after that tak ada apa. So itulah harapan saya, nak melahirkan lagi banyak pakar-pakar lah. Baik, jadi itu dia pengalaman ya bersama-sama dengan Encik Muhammad Badrul Hafiz Razali, Ketua Operasi Kejuruteraan 3DGen Sdn Bhd, alumni KKTM Balik Pulau dalam bidang Diploma Teknologi Acuan. Dan sekarang ini kita juga bersama dengan Encik Muhammad Nashri Muhammad Akil, founder Skyvex Group of Companies, yang telah pun berkongsi pengalaman dan juga cerita yang pastinya memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar dan juga adik-adik kita nanti ya. Jadi kalau ada yang berminat nak dapatkan maklumat lanjut tentang Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM ya, MARA Japan Industrial Institute MJII dan juga Institut Kemahiran MARA IKM, boleh terus layari di www.tvetmara.edu.my atau boleh WhatsApp ke nombor 0139498063 ataupun boleh pergi terus ya ke pejabat MARA negeri dan daerah yang terdekat untuk mendapatkan penerangan lanjut, atau pergi dulu ke laman sosial ya, Instagram atau Twitter dengan kata carian TVET MARA untuk perkembangan dari semasa ke semasa. Terus saja ke KKTM, MJII dan IKM yang terdekat dengan anda di seluruh Malaysia pun ada. Jadi sampai di sini saja Grab TVET untuk waktu ini. Saya Nazira Nora, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Program itu tadi dibawakan oleh Unimai, membina warga digital di Universiti Teknologi Digital Premier Cyberjaya. Unimai, membina warga digital yang berpotensi tinggi.